Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan semua, satu berita yang saya nak kongsi dengan kamu, dan ini pasti mengejutkan. Setelah beberapa waktu, usul undi percaya selesai di Dewan Rakyat, kita dikejutkan dengan satu kenyataan daripada pembangkang. Seorang pemimpin tertinggi juga daripada pembangkang, ataupun daripada gabungan Perikatan Nasional, dan seorang pemimpin tinggi PAS juga telah membuat kenyataan berkenaan dengan keputusan yang telah diperolehi dengan usul undi percaya yang telah dibuat. Tapi sebelum saya meneruskan dengan apa yang dinyatakan oleh Taqiyuddin Hasan, yaitu satu tajuk berita berkenaan dengan undi percaya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10, berapa ramai yang menyokong Anwar ataupun Perdana Menteri Anwar tidak diketahui menurut Taqiyuddin. Tapi sebelum saya meneruskan isu hangat pada hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk bantu channel ini sampai 100,000 subscriber pada hujung tahun ini, sebelum hujung tahun ini. Tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan daripada channel ini. Blok pembangkang berpendirian bahawa undi percaya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak sepatutnya dikemukakan di Dewan Rakyat selepas yang di-Pertuan Agong memperkenan perlantikan beliau sebagai Perdana Menteri ke-10. Setiausaha Agung PAS telah membuat satu pendedahan mengejutkan di media. Datuk Seri Taqiyuddin Hasan berkata, kerana itu pembangkang memilih untuk tidak terlibat dalam pengundian dan membiarkan ia diluluskan dengan undian suara. Kalau begini, tuan-tuan dan puan semua, nampaknya keseluruhan pemimpin pembangkang memilih untuk tidak terlibat dalam pengundian di Dewan Rakyat baru-baru ini. Jelas ahli parlimen Kota Bahru itu lagi, ia juga menunjukkan bahawa tiada angka yang jelas berapa ramai ahli parlimen yang menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi bagi saya, tuan-tuan dan puan semua, bagi saya sudah pasti 148 MP telah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti apa yang dinyatakan di dalam satu kenyataan yang berisi seperti MP ataupun ahli parlimen yang tidak menyokong apa-apa usul ataupun apa saja yang menunjukkan mereka tidak menyokong kerajaan perpaduan, mereka perlu mengosongkan kerusi sekiranya mereka berundur daripada kerajaan perpaduan. Jadi sudah jelas 148 ahli parlimen ini menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat baru-baru ini. Jelas ahli parlimen Kota Bahru itu lagi, ia menunjukkan bahawa tiada angka jelas berapa ramai MP yang menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Apa yang dibincangkan oleh pihak kami adalah berkisar tentang tujuan ia dibawa. Pada pandangan kami, secara umumnya sepatutnya tidak perlu dibawa kerana yang di-Pertuan Agong telah pun melantik Perdana Menteri di bawah perkara 43 dalam kurungan 2 di dalam perlembagaan mengikut budi bicara yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri selepas beliau dilantik dan telah membentuk kerajaan, dan apa yang perlu dibawa usul percaya pada Perdana Menteri, melainkan hasrat Perdana Menteri untuk membuktikan berapa sokongan terhadap beliau sama ada majoriti mudah, 2/3 ataupun sebagainya menurut Taqiyuddin. Ini yang berlaku hari ini. Sokongan terhadap Perdana Menteri daripada 222 ahli parlimen, ia tidak diketahui. Itu sahaja yang penting. Tidak diketahui berapa ramai yang menyokong. Tetapi kita sudah tahu keputusan terkini bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendapat sokongan majoriti usul percaya sebagai Perdana Menteri. Ahli Parlimen Tambun Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah mendapat sokongan majoriti ahli Parlimen sebagai Perdana Menteri ke-10 selepas usul percaya dibentangkan di Dewan Rakyat petang kemarin. Jadi ini bermakna terjawablah sudah kenyataan pertanyaan daripada Muhyiddin Yassin bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu menunjukkan keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri. Usul percaya ini yang juga diluluskan dengan undian suara
selepas dibentangkan oleh timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof dan disokong rakan sejawatnya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum dibahaskan 12 wakil rakyat dari blok kerajaan dan pembangkang. Dalam pada itu Datuk Seri Hamzah Zainuddin daripada PN Larut yang juga ketua pembangkang membuka tirai perbahasan usul berkenaan. Ahli parlimen lain yang turut berbahas adalah Lim Guan Eng, PH Bakan, Taqiyuddin Hasan, PN Kota Baru, Ronald Kiandi, PN Beluran, Johari Gani, PN Titiwangsa, Fadli Syari, PN Pasir Mas, Rafizi Ramli, PH Pandan, Wan Saiful Wanjan, PN Tasik Gelugor, Jeffrey Ketingan, JRS Keningau, Syahidan Kasim, PN Arau, Zulkifli Ahmad, PH Kuala Selangor, dan juga Bung Mokhtar Radin. Usul percaya ini juga bertujuan membuktikan Anwar dari Pakatan Harapan yang mengangkat sumpah jawatan pada 24 November mendapat sokongan ahli parlimen bagi memimpin kerajaan. Jadi kita sudah dapat keputusan daripada suara ataupun sokongan majoriti usul percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sudah rasmi. Jadi menurut kenyataan daripada Taqiyuddin, undi percaya berapa ramai yang sokong Perdana Menteri Anwar tidak diketahui, dan beliau juga telah membuat kenyataan bahwa blok pembangkang tidak mereka memilih untuk tidak terlibat di dalam pengundian. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Ini pasti sangat menggemparkan. Setelah beberapa jam ataupun setelah beberapa waktu, usul undi percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mendapat keputusan. Ini yang berlaku kepada Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri ataupun Muhyiddin Yassin yang pada hari ini adalah pengurusi Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan semua, menjadi persoalan rakyat Malaysia, kenapa Hamzah Zainuddin yang dilantik menjadi ketua pembangkang? Sebelum ini juga, untuk saya mengingatkan kamu semua, sebelum ini juga, saudara-saudari semua, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sebagai ketua pembangkang menjadi Perdana Menteri hari ini. Adakah pada PRU 16 nanti tiba-tiba Hamzah Zainuddin yang menjadi Perdana Menteri, sebab hari ini beliau adalah ketua pembangkang? Boleh jadi juga, tetapi tuan-tuan dan puan semua, kita dapat lihat kestabilan mulai dapat dicapai di bawah pimpinan Perdana Menteri baharu Malaysia, Perdana Menteri ke-10 Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan lebih yakin lagi sebab beliau sudah mendapat majoriti di dalam undi percaya, mendapat majoriti sokongan di dalam usul undi percaya. Sebelum saya teruskan berita isu hangat hari ini, tolong tekan butang subscribe, bantu saya untuk mengembangkan lagi channel ini. Hari ini, Muhyiddin ataupun PN telah membuat satu pengakuan besar. Perikatan Nasional, jadi pembangkang berwibawa, pastikan semak imbang kerajaan, daripada biharian.com. Perikatan Nasional PN mengulangi pendiriannya untuk berperanan sebagai pembangkang berwibawa dalam membawa suara rakyat ke parlimen, selain daripada memikul tugas semak dan imbang terhadap kerajaan. Saya ada buat satu kajian juga di dalam channel saya. Apa akan jadi sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menang undi percaya dan akhirnya sudah mendapat keputusan dan terjawab bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sudah mengesahkan keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri hari ini, dan rakyat pun sudah mulai percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebab beliau sudah mendapat sokongan majoriti di dalam usul undi percaya di Dewan Rakyat baru-baru ini. Saya bertanya kepada subscriber melalui kajian yang saya buat, adakah Muhyiddin Yassin akan meletakkan jawatan? Dan kebanyakannya telah memilih untuk memilih undian, mendapat peratusan yang tertinggi bahwa mereka mahu Muhyiddin meletak jawatan. Itu hanya di dalam kajian channel saya. Menurut Anda yang menonton video hari ini, Anda boleh komen di bawah apa komen Anda. Tetapi bahwa PN telah membuat kenyataan bahwa mereka akan menjadi pembangkang yang berwibawa, pastikan semak imbang kerajaan. Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga bekas Perdana Menteri berkata, ianya bagi memastikan tadbir urus kerajaan sentiasa berintegriti dan bebas daripada unsur rasuah, penyelewengan serta salah guna kuasa. Ini juga selaras dalam prinsip prihatin, bersih dan stabil yang diperjuangkan Perikatan Nasional pada hari ini. Dan pada masa yang sama, PN akan terus committed
untuk memastikan kestabilan politik dan kesejahteraan hidup rakyat terjamin serta demokrasi terus subur di negara ini. Seramai 74 ahli parlimen PN hari ini buat pertama kali baru-baru ini telah menghadiri sidang Dewan Rakyat sebagai pembangkang selepas PRU 15. PRU 15 yang menyaksikan tiada mana-mana parti memperoleh majoriti bagi membentuk kerajaan sebelum Pakatan Harapan bersama BN, GPS, JRS dan juga Warisan bekerjasama membentuk kerajaan perpaduan selepas diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sementara itu juga Muhyiddin yang juga MP Pago, ahli parlimen Pago, mengucapkan tahniah kepada bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gurun, Datuk Johari Abdul kerana dipilih sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat yang baru. Dan beliau juga turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada bekas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun yang menjalankan tugas dengan cemerlang sepanjang perkhidmatan beliau. Jadi akhirnya Muhyiddin telah membuat kenyataan ini setelah mendapat keputusan di mana Anwar Ibrahim telah mendapat sokongan majoriti di dalam usul undi percaya yang telah dijalankan di Dewan Rakyat. Dan sebenarnya inilah yang dimahukan sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sudah pun ditunjukkan bahwa beliau memang mempunyai keabsahan, mempunyai majoriti yang cukup, sokongan yang cukup untuk menjadi Perdana Menteri hari ini. Jadi inilah respon Muhyiddin, ini yang terjadi kepada Muhyiddin.